Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala ghaliba yaghlibullah. Allahumma la taj'alil yahudi rayah, wala tuhaqqiq lahum ghayah, waj'al in syi'ta lahum hidayah, waj'al man khalfahum ibratan wa ayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhum min baini khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat penting, yang mana kita semua, termasuk diri saya sendiri, banyak leka dan alpa tentang kepentingannya dalam hidup kita. Itu adalah topik ini adalah berkaitan dengan tanggungjawab kita dengan manusia yang paling penting selepas Allah dan Rasulnya di muka bumi ini, yang mana kita wajib untuk tunaikan hak mereka sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Qala Allah Ta'ala, fadhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah SWT berfirman, berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan sebenarnya topik ini adalah satu topik yang saya kira penting untuk kita selalu saling memberi peringatan sesama kita, sesama rakan kita, sesama keluarga kita, dan para asatidah, para ulama, para pendakwah, semua sekalian manusia sekalipun perlu wajib untuk saling memperingati tentang topik kedua ibu bapa ini, kerana Allah SWT sering dalam Al-Quran menghimpunkan tentang birrul walidain dengan tauhid, dengan tauhidillah, dengan itu mentauhidkan Allah. Dalam beberapa surah Allah SWT berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah SWT berfirman yang bermaksud, sembahlah Tuhanmu, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Dan dalam satu surah yang lain Allah SWT berfirman, qul ta'alau atlu ma harrama alaikum rabbukum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, dengarkanlah tentang apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepada kamu. Janganlah kamu mempersekutukan Allah, dan buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Dan demi Allah, sesungguhnya ini adalah satu topik yang kita semua sangat alpa dan sangat mengambil mudah dan ringan, baik golongan yang muda daripada kanak-kanak, muda, dewasa ataupun yang sudah berusia. Kita lupa bahawa tanggungjawab untuk berbakti kepada kedua ibu bapa ini adalah satu tanggungjawab yang perlu dijunjung di atas kepala kita sehinggalah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahqaf, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Allah SWT berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah SWT berwasiat, berpesan supaya kepada sekalian manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maka kita kena ingat, kalaulah salah satu daripada kedua ibu bapa kita atau kedua-dua mereka marah kepada kita, naik suara kepada kita, ataupun menyuruh kita sesuatu yang kita tidak suka, sebelum kita menolak permintaan mereka, sebelum kita ingkar kepada mereka, ingatlah bahawa ini adalah wasiat Allah. Wasiat Allah yang diperintahkan, yang diingatkan kepada sekalian manusia, yang mana kalau kita bermakna berbakti itu, kita bukan buat sesuatu yang mana yang kita suka, mengikut hawa keinginan kita, tidak. Apabila kita berbakti kepada ibu bapa, kita bukan kerana benda kita buat sesuatu yang seiring dengan apa yang kita nak,
Tapi berbakti tahap yang tertinggi ialah apabila kita berhadapan dengan situasi yang kita sukar, situasi yang kita tidak suka, tapi kita patuh kepada mereka kerana wasiat Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kalau kita hendak keluar berjumpa dengan kawan-kawan atau bermain bola atau apa-apa jenis kegembiraan kita, kemudian tak kala kita keluar, ibu bapa kita call, telefon kita minta supaya kita pulang atau minta supaya kita belikan sesuatu hajat keperluan mereka, maka di situ ia bertentangan dengan keinginan kita yang ingin bergembira ketika itu. Maka kalau kita mampu untuk menyalahi keinginan kita demi memenuhi tuntutan, demi memenuhi permintaan ibu bapa kita, maka itulah berbakti yang tahap yang tertinggi. Berbakti kepada kedua ibu bapa bukan hanya apabila kita hanya banyak duit atau hanya apabila kita berada dalam kesenangan, kelapangan, ketika itulah baru kita hendak buat baik kepada ibu bapa. Berbuat baik kepada ibu bapa bukan atau kita memperingati ibu bapa bukan hanya apabila tiba musim-musim perayaan, bukan hanya apabila hari-hari yang kita lapang, hari-hari yang kita kosong, yang kita rasa kita senang, baru kita pulang menjenguk ibu bapa, baru kita telefon ibu bapa, berbual dengan ibu bapa. Tidak, kerana mengingati ibu bapa perlu dilakukan setiap masa, walaupun dalam keadaan kita susah sekali mana pun, walaupun dalam keadaan kita sibuk sekali mana pun, jika ibu bapa kita minta supaya kita datang kepada mereka, setiap jam sekalipun kita perlu datang kepada mereka. Itu adalah wasiat Allah. Bukanlah menjadi satu kayu ukur kepada satu sikap berbakti itu apabila kita dalam keadaan senang. Seorang isteri yang salihah, di mana diuji kesalehan dia, iaitu apabila suami dia membuat sesuatu yang dia tidak suka, tapi dia taat patuh pada suaminya dalam lingkungan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, walaupun perkara tersebut dia tidak suka, tapi dia patuh juga kerana itu adalah perintah Allah. Begitu juga dengan anak-anak. Kita patuh kepada ibu bapa, kita taat kepada ibu bapa kerana ia adalah perintah Allah, walaupun kita dalam keadaan senang atau kita dalam keadaan sukar, kaya atau miskin. Bukanlah tanda mengukur satu kebakti itu apabila kita dalam keadaan hidup senang kita bagi wang ringgit pada ibu bapa. Tidak, ibu bapa, dan saya pasti semua ibu bapa kat dalam ni, dia tidak mengharapkan wang ringgit daripada anak-anak mereka. Mereka mengharapkan penghormatan, sikap akhlak yang baik, kata-kata yang baik, daripada layanan yang baik daripada anak-anak yang mereka besarkan daripada sebesar tapak tangan hinggalah besar panjang. Selepas Allah SWT berfirman, wasainal insana biwalidayni ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Allah mulakan dengan memperingatkan tentang hak seorang ibu, iaitu Allah SWT kata hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Kamu dibawa, dimengandungkan oleh ibu kamu dalam keadaan kurhan wa wada'athu kurha, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan menanggung beban demi beban. Dalam bahasa Arab, kalau kita kata karaha, maksudnya beban yang mana kita tidak suka, kita benci. Tapi maksudnya bebanan yang kita suka. Seorang ibu mengandungkan kita dengan susah payah, dengan selama 9 bulan, menanggung pelbagai kesakitan, kesukaran, dan melihat ajal ketika melahirkan kita. Walaupun kalaulah dikatakan seorang ibu tu walaupun dengan penuh kesusahan itu, dia sanggup menanggungnya dengan penuh senyuman. Dan kalaulah diberi pilihan kepada seorang ibu itu untuk memilih ajal dia ataupun melahirkan kita, nescaya seorang ibu itu akan memilih untuk menemui maut dan membiarkan anaknya hidup. Dalam satu ayat yang lain, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, dalam keadaan yang berat, sukar, sakit-sakit demi kesakitan. Itulah kelebihan yang mana Allah SWT mulakan hak mereka dalam Al-Quran sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqu, dia kata bihusni suhbah. Dia tanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berlaku baik, bersahabat dengan dia? Dalam satu riwayat, man abar, dengan pada siapa yang sepatutnya aku berbakti dahulu. Nabi SAW sebut ibu. Thumma man, kemudian siapa? Rasulullah jawab, ibu. Thumma man, ibu. 3 kali Rasulullah SAW sebut ibu. Thumma man, barulah Nabi SAW jawab, thummal ab. Sebab itulah sebahagian ulama kata
demi untuk memenuhi tuntutan Allah yang mengutamakan ibu, maka kita jadikan sedikit perbezaan dalam berbakti kepada ibu sedikit lebih daripada bapa, tapi tidak mengurangkan hak seorang bapa. Misalnya kalau kita bertemu, kita salam dengan ibu dulu, baru kita bersalam dengan bapa. Ataupun kalau dua-duanya panggil, seorang minta buat teh, bapa minta buat kopi, kita buatkan teh dulu untuk ibu, kemudian kita buat kopi untuk bapa. Kemudian Allah SWT kata, selepas kata hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Sebab seorang ibu tu sampai tempoh dia menceraikan kamu daripada susu dia 30 syahra, 30 bulan. Yang mana kalau kita kira tempoh menyusukan ialah selama 2 tahun. Dalam satu ayat yang lain, wa hamluhu wa fisaluhu fi amain, iaitu selama 2 tahun. Jadi 24 bulan. Kemudian dalam ayat tadi mengatakan 30 bulan. Jadi berbaki lagi 6 bulan. Jadi kat situ ulama tafsir mengisyaratkan bahawa seorang bayi boleh lahir selepas 6 bulan dikendungkan, maka dia boleh lahirlah dalam walaupun pramatang. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Walaupun sehingga seseorang tu dia sudah meningkat dewasa, sudah ada kekuatan dia, dan apabila dia telah sampai ke umur 40 tahun. Di sini ulama mengatakan bahawa kenapa disebut 40 tahun atau dewasa? Kerana hikmahnya wallahu a'lam, kerana kita apabila kita telah sampai ke umur dewasa, yang mana sam ulama kata hatta idza balagha ashuddahu, bermaksud 30-an, wa balagha 40 sana, iaitu 40 tahun. Hikmah dia ialah kebiasaannya apabila kita telah mencecah 40 tahun, kita sudah ada kita sudah ada anak, beberapa anak, kita sudah ada isteri, kita sudah ada kerjaya yang stabil, kita dah ada, mungkin ekonomi kita lebih stabil daripada awal-awal, dan kita mempunyai banyak komitmen dengan kerjaya, pelbagai komitmen kesibukan dunia. Tapi di situ seolah-olah Allah nak menunjukkan, walaupun kita mempunyai kerjaya yang baik, harta yang baik, anak-anak yang ramai, isteri, di situlah Allah SWT ingatkan kita, janganlah lupa kepada kedua ibu bapa. Dalam keadaan kita tak boleh kata bahawa apabila kita sibuk, ibu kita meminta kita melakukan sesuatu, kita kata kita ada kerja. Ibu minta kita melakukan sesuatu, kita kata kita tak ada masa. Kemudian kita kata nanti dulu, isteri kita minta supaya kita ini angkat baju, ataupun anak-anak itu dan ini. Tidak. Di situlah Allah SWT mengingatkan kita. Kemudian Allah SWT kata, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan Allah SWT mengingatkan kita supaya ingat, kalau kita seorang anak yang berbakti, janganlah lupa ianya adalah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Berbakti kepada kedua ibu bapa bukan satu yang kita boleh perolehi dengan minda yang cerdik, bukan dengan sijil yang tinggi, bukan dengan wang ringgit yang banyak, bukan dengan pangkat yang tinggi. Tak. Berbakti, sikap berbakti kepada ibu bapa adalah anugerah daripada Allah. Walaupun orang itu tidak berpendidikan tinggi sekalipun, tidak berharta sekalipun, mungkin seorang yang hodoh sekalipun, tetapi jika diberi taufik oleh Allah, dia akan menjadi seorang anak yang baik. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Dan seolah-olah apabila kita berbuat baik kepada ibu bapa, maka di situ jugalah kita mesti mengharapkan anak-anak kita juga untuk berbuat baik kepada kita. Qala inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan Allah SWT ingatkan kita, walaupun kita seorang yang sangat berbakti sekalipun, walaupun kita seorang yang baik sekalipun, kita tidak terlepas daripada kesilapan. Kerana itulah katakanlah bahawa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita sentiasa bertaubat kepada Allah dan kita adalah daripada kalangan orang yang muslimin.
Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Di sini Allah SWT bagi tahu hasil kelebihan daripada kita berbakti kepada Allah, amalan kita diterima dan kita akan diampunkan oleh Allah. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itu, iaitu orang yang berbakti kepada kedua-dua ibu bapa, akan diterima amalan mereka, amalan baik mereka. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Dan Allah SWT akan mengampuni kesilapan yang mereka lakukan. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Sebab itulah para ulama kata, kalau kita seorang yang beribadah kuat sekali mana pun, kita berpuasa sepanjang hari, kita bersedekah sebanyak mana pun, kita bersolat sepanjang malam, ulama kata, man asbaha sa'ima wa bata qa'ima wa aghdaba walidayh lam yaqbalillahu min. Ulama kata berdasarkan ayat ini, barang siapa yang melaksanakan amalan baik sebanyak mana sekalipun, tetapi dia sering mendurhakai ibu bapanya, Allah SWT tidak menerima amalannya. Iklan pada pemilik kereta WSU 161 dan XOIC 185, minta alihkan kenderaan dulu kerana ada kereta yang hendak keluar. Dalam suratul Isra, Allah SWT berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah SWT putuskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, supaya kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapanya. Imma yablughanna 'indakal kibar, sehinggalah mereka sampai ke usia tua mereka. Fala taqul lahumā uffin, janganlah kita kata perkataan yang mana disebut sebagai perkataan bantahan yang paling ringan sekalipun. Iaitu kalau ibu bapa kita minta supaya kita melakukan sesuatu, janganlah kita membantah mereka dengan sedikit pun. Sama ada air muka, sama ada dengan nafas, sama ada dengan kata-kata. Janganlah kita, bila ibu bapa kita minta, kita buat muka macam muka yang tak setuju, muka yang fras, ataupun kita kita merengut dan sebagainya. Jangan. Wa qula lahu qawlan karima, katalah kepada mereka dengan kata-kata yang mulia, iaitu dengan penuh kesopanan, penuh kelembutan. Jaga hati kedua ibu bapa. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح, tunduklah kepada mereka janah, iaitu tundukkanlah sayap, rendah diri, sayap kehinaan kepada kedua-dua ibu bapa kita. Kenapa digunakan perkataan janah? Seolah dalam bahasa Arab, apabila burung, apabila dia hendak turun sayang kepada anak-anaknya, dia akan kembangkan sayapnya, dia akan dakap kedua anak-anaknya. Jadi kat situlah anak-anak juga, apabila kita berhadapan kedua ibu bapa kita, buatlah begitu juga. Tundukkanlah anda punya keegoan, janganlah kita tunjulkan kita punya sikap ego. Janganlah tunjuk kepada mereka kita punya pangkat, harta kita yang banyak. Bahkan ketika berada di hadapan mereka, jadilah orang yang kita rasa begitu rendah diri di hadapan kedua ibu bapa kita. Wakhfid lahumā janāḥadh dhulli minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, doalah kepada Allah supaya Allah SWT melindungi mereka, memelihara mereka sebagaimana mereka memelihara kita sewaktu kita kecil. Doalah kepada ibu bapa, janganlah kita lupa setiap kali lepas salat, doakan kedua ibu bapa kita walaupun mereka sudah meninggal. Dalam satu ayat lain, suratul Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir.
Allah SWT berpesan lagi supaya kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa, yang mana si ibu telah mengandungkan kita dengan penuh berat, penuh penat lelah. Wa hamluhu wa fisaluhu fi amain, yang mana sampai tempoh menyusukan dia 2 tahun. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir, bersyukurlah pada aku dan kedua ibu bapa kamu. Dan sebab itulah para ulama kata, bagaimana cara untuk kita bersyukur kepada Allah dan kemudian bersyukur kepada ibu bapa. Bersyukur kepada Allah, kita melaksanakan ketaatan apa yang disuruh oleh Allah. Bersyukur kepada ibu bapa, kita melaksanakan apa yang diminta oleh ibu bapa selagi mana tidak menyuruh ke arah maksiat. Apabila kita salat, kita telah memenuhi tuntutan kepada Allah. Itu adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah. Selepas kita salat, kita berdoa kepada kedua ibu bapa kita. Itu adalah tanda kesyukuran kita kepada kedua ibu bapa. Sebab itu, apa yang kita sering leka ialah topik-topik ini. Kita selalu ambil remeh, kita selalu pandang ringan. Kita lupa bahawa berbakti kepada ibu bapa ini satu benda yang kita perlu sentiasa seiring dengan topik-topik utama seperti tauhid, akidah dan seumpamanya, kerana ia adalah satu amalan yang paling mulia di sisi Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ayul a'mali afdal, apakah amalan yang paling mulia sekali? Nabi cakap, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, di awal waktunya. Kemudian sahabat tanya, thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi jawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Sahabat tanya, kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Peringkat ketiga Nabi jawab, al-jihadu fi sabilillah, yang menunjukkan bahawa birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa, lebih utama daripada al-jihad, jihad fi sabilillah, yang mana sebahagian yang merupakan fardu kifayah. Sebab itu seorang sahabat pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah, aku datang daripada Yaman, daripada jauh aku datang kepada Rasulullah, meminta izin, yasta'dhinuhu fil jihad, aku untuk meminta izin kepada Rasulullah supaya berjihad. Dan Rasulullah tanya, ahayyun walidak, adakah kedua ibu bapa kamu masih hidup? Dia kata, ya. Nabi kata, fafihima fajahid, pada kedua mereka itulah berjihad. Kalau kita tengok amalan yang paling mulia, yang mana semua orang mungkin macam untuk mencapai syurga Allah sanggup terkorban, sanggup cedera, sanggup bersusah payah untuk berjihad fi sabilillah. Kita tak sedar bahawa semuanya berada di ibu bapa. Dalam satu hadis riwayat lain, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasul, ubayyi'uka 'alal jihad wal hijrah. Dalam satu lafaz Abu Daud, ya Rasulullah, aku datang kepada kamu untuk bai'ah kepada kamu dan berjihad kepada kamu. Dan satu riwayat lain mengatakan, dia berkata, demi mendapatkan keredaan Allah, wad daral akhirah, demi mencari keredaan Allah dan kebahagiaan di hari akhirat. Dan aku sanggup, wa taraktu abawayya yabkiyan, aku sanggup tinggalkan kedua ibu bapa aku sekarang dalam keadaan menangis supaya aku dapat berjihad bersama engkau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, irji' ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma, baliklah kepada kedua mereka, bagikanlah mereka tertawakanlah mereka sebagaimana kamu tinggalkan mereka menangis. Nabi SAW tak izinkan dia berjihad ketika itu kerana dia sanggup meninggalkan kedua ibu bapanya yang menangis. Sebab kita tahu, mana ada ibu bapa yang tak risau bila anaknya pergi berperang, mana ada ibu bapa yang tak risau anaknya cedera, walaupun luka sekalipun seorang ibu, seorang bapa tu pasti akan risau, menangis, dan apatah lagi untuk pergi jauh berjuang. Jadi Nabi SAW kata, balik, gembirakanlah mereka sebagaimana kamu buat mereka sedih. Ini satu amalan yang kita leka, ini adalah satu amalan yang paling mulia, tapi kita tak kurang laksanakan. Kita berkejar-kejaran
membuat amalan, pelbagai amalan yang kita sangka boleh mendapat keridaan Allah, tapi kita leka tentang amalan ini yang paling mulia, yang saya kira perlu kita peringatkan sesama kita. Dia adalah keridaan Allah. Di situlah terletak keridaan Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, ridha Allah fi ridha al-walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid, riwayat Tirmizi dan Ibn Hibban. Keridaan Allah itu terletak pada keridaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan kedua ibu bapa. Kerana itulah antara fadail, antara kelebihan kita berbakti pada kedua ibu bapa, selain daripada diterima amalan kita dan diampunkan dosa, semacam mana yang kita telah sebutkan tadi, bahawa ia adalah sebab kepada makbulnya doa dan hilangnya kesusahan kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, tentang kisah 3 pemuda yang terperangkap dalam satu gua. Satu ketika 3 pemuda tersebut terperangkap dan batu tu jatuh menutupi gua. Kemudian masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang dirasakan, amal soleh, memohon supaya Allah jika terima amal soleh tersebut, bukakanlah sedikit pintu gua tu supaya mereka boleh keluar. Jadi salah seorang daripada 3 rakan tersebut berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua ibu bapa. Dan satu riwayat lain menambah lagi, dan isteri dan anak, dan aku tidak akan tidur sebelum ibu bapa aku tidur, dan aku tak akan memberi makan kepada isteri dan anak-anak aku sebelum ibu bapa aku makan. Setiap hari setelah aku pulang mencari rezeki sampai ke malam, aku pasti akan memerah susu, ambil susu tersebut, dan aku akan pergi bagi ibu bapa aku minum dan makan dulu. Kemudian aku tidurkan mereka, barulah aku pergi bagi kedua isteri aku. Satu hari aku pergi mencari kayu api, dan setelah aku pulang terlewat, maka aku mendapati kedua ibu bapa aku sudah tidur. Jadi aku dia kata dia dah perah susu. Dia dah perah susu dan masuk ke bilik ibu bapa dia untuk nak hidang pada ibu bapa dia. Ibu bapa dia dah tidur. Dia nak keluar daripada pintu, dia takut ibu bapa dia terjaga daripada malam. Dia takut ibu bapa dia terjaga kalau dia berjalan keluar. Jadi dia sanggup, lelaki tersebut kata dia pegang cawan yang berisi air tu sampai pagi. Bayangkan daripada malam dia berdiri saja pegang susu tersebut, sebab dia takut ibu bapa dia terbangun daripada tidur, walaupun anak dia menangis pagi dalam keadaan kelaparan. Dalam satu riwayat sampai anak dia merayu-rayu kat kaki dia nak kelaparan, nak susu, tapi dia tetap teguh supaya ibu bapa dia dulu minum. Dan dia kata, ya Allah, jika amalan ini diterima di sisimu, maka tolonglah bukakanlah sedikit pintu gua ini, hilangkanlah kesukaran kami. Maka Allah bukakanlah pintu gua tersebut. Maka kita lupa bahawa berbakti kepada ibu bapa adalah sebab untuk doa kita mustajab, dan adalah sebab untuk kita senang di dunia. Sebab itulah kalau kita jarang jumpa orang yang betul-betul berbakti kepada kedua ibu bapa dia, hidup dia susah. Jarang kita jumpa orang yang betul-betul berbakti kepada kedua ibu bapa, doanya tak makbul. Insya-Allah kebiasaan doa mereka makbul, dan hidup mereka akan rasa tenang, lapang dengan rahmat yang Allah SWT kurniakan. Dalam satu hadis, innar rahmah la tanzilu ala qaumin qati'u rahmin, sesungguhnya rahmat itu tidak turun ke atas satu kaum yang mana di dalam mereka ada orang yang memutuskan silaturahim. Kalaulah memutuskan silaturahim menyebabkan tidak turun rahmat Allah kepada dia, bagaimana pula orang yang mendurhakai kedua ibu bapa, yang memutuskan hubungan dengan kedua ibu bapanya? Ulaikal ladzina yal'anuhumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah SWT kata kepada orang yang memutuskan silaturahim, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang yang dilaknat oleh Allah, fa asammahum, dan Allah akan memisu, memekakkan dia, wa a'ma absarahum, dan Allah akan membutakan pandangan mereka. Dan antara kelebihan kita berbakti kepada kedua ibu bapa ialah insyirahus sudur, lapang dada. Kita jarang rasa kita sesak
Walaupun kita hidup dalam keadaan miskin sekalipun, tapi hidup kita akan sentiasa dirasakan mencukupi, sentiasa rasa tenang. Sebab kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan tadi, apakah amalan yang paling mulia? Nabi SAW sebut as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, dan kemudian al-birrul walidain, berbakti kepada kedua ibu bapa. Kita tenang dengan kedua ibu bapa. Jarang kita jumpa dengan orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa, hidupnya kesempitan. Walaupun dia hidup miskin, dia akan rasa diri dia mencukup. Apa yang dia ada itu mencukupi. Dia berasa sentiasa gembira, bahagia dengan ibu bapa. Dan antara kelebihan dia lagi yang disebutkan ialah dilapangkan rezeki dia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man ahab ayyabsutallahu rizqahu falyasil rahimahu. Siapa yang Allah yang berkeinginan supaya Allah luaskan rezeki dia, maka salah satu dia ialah sambungkanlah silaturrahim, sambungkanlah hubungan. Dan ulama kata jika diperluaskan rezeki kepada orang yang menyambungkan silaturahim sesama manusia, apatah lagi orang yang menjaga hubungan dia sesama ibu bapa, yang lebih aula, yang lebih utama. Dan antara lagi fadail, kelebihan kita berbakti kepada ibu bapa, insya-Allah kita akan akhir hayat kita akan berakhir dengan baik, husnul khatimah. Berapa banyak kisah yang kita dengar bahawa orang yang didapati memang berbakti, menjaga kebajikan kedua ibu bapanya, mati dia dalam penuh baik. Di Saudi dulu ada seorang imam pernah cerita. Dia pernah cerita ketika dia setengah sembahyang Jumaat, di tengah khutbah Jumaat, kemudian di solat Jumaat, ketika dia membacakan suratul Fatihah, tiba-tiba ada seorang pemuda yang makmum dia jatuh. Tapi dia orang teruskan salat lah. Sampai habis salat, semua datang tengok apa jadi kat pemuda tersebut. Dan dia orang terus hantar ke hospital. Kemudian hospital kata pemuda tersebut telah meninggal ketika salat tersebut. Dan imam tersebut, dia macam ada satu feeling yang kenapa entah, dia rasa bahawa pemuda ni ada something, ada sesuatu yang very unique, yang baik tentang dia, sehingga kan Allah memilih untuk menarik, walaupun dia muda, tapi Allah memilih untuk tarik dia punya ajal ketika dia salat pada hari Jumaat yang sangat mulia di kalangan umat Islam. Jadi dia ambil handphone pemuda tadi yang dah telah meninggal, ghafarallahu lah. Dia kata dia cari nombor saudara mara dia, kemudian dia telefon abang dia lah. Kemudian abang dia datang, adik-beradik dia datang tengok mayat pemuda tadi. Kemudian dia mandikan, imam tadi mandikan semua. Selepas mandikan, semuanya dikata macam terlalu mudah. Walaupun pemuda tadi tu agak gedempol sikit, mungkin agak besar, tapi dirasakan ringan, mudah menguruskan dia. Jadi setelah selesai urusan jenazah semua, pengkebumian, dia pun nak juga tanya. Dia tanya kepada abang si mati. Dia tanya, wahai fulan, dia kata, apa kelebihan pemuda ni? Dia sampaikan, aku macam rasa bahawa dia adalah pemuda yang soleh. Jadi abang dia bagi tahu, sebenarnya kami semua, dia adalah seorang yang baik, tapi antara kami semua adik-beradik, dia adalah adik kami, adalah seorang yang paling menjaga kebajikan ibu bapa dia. Dia kata, wallahi ya syekh, demi Allah ya syekh, adik aku ini, dia tak ada satu pun yang diperlukan oleh ibu bapanya, melainkan dia tunaikan. Walaupun satu shampoo yang ibu bapa dia perlukan, dia akan sediakan sebelum ibu bapa dia minta.
Kita hari ni kita hari ni apa yang ibu bapa kita minta pun kita tak tunaikan. Kita tunggu ibu bapa kita minta baru kita belikan. Tapi pemuda tersebut sebelum ibu bapa dia minta, ditunaikan. Apa sahaja keperluan, ubat gigi, shampoo, ubat, ibu dia nak pergi mana, ditanya dulu. Kalau hari ni ibu bapa kita minta untuk kita bawa dia pergi hospital ke, pergi ke kedai ke, pergi ke mana-mana, kita akan cari 1000 alasan. Kita akan cari macam-macam alasan untuk tangguhkan ataupun kita tak tunaikan permintaan mereka. Ataupun sebab itulah ulama kata berbakti ini ada beberapa darajat, ada beberapa tingkatan. Berbakti yang paling tinggi sekali, level ialah sebelum ibu bapa kita minta untuk kita melakukan sesuatu, kita dah offer dulu. Kita dah tanya dulu, mak, esok nak pergi mana? Ayah, malam ni ada nak bawa pergi mana-mana ke? Ayah, ada nak beli apa-apa ke? Ada perlukan apa-apa keperluan ke? Kita tanya dulu sebelum dia minta. Level seterusnya, kita apabila ibu bapa kita minta, kita beli. Ibu bapa minta, kita beli. Ibu bapa kita bawa pergi. Yang pertama tadi, sebelum ibu bapa kita minta, kita tunaikan. Yang kedua ialah apabila kedua ibu bapa minta, kita tunaikan dalam keadaan yang redha. Level seterusnya, ibu bapa kita minta, kita tunaikan dalam hati kita tak suka, tapi kita tunaikan juga sebagai tuntutan daripada Allah. So itu adalah kelemahan kita dalam berbakti kepada kedua ibu bapanya. Kadang-kadang pernah ditanya juga, seorang ustaz, seorang syekh tentang ibu bapa aku minta untuk aku belikan sesuatu dan aku terlambat untuk nak bagi. Adakah okey macam tu? Syekh tersebut kata, kadang-kadang apabila kita memberi kepada ibu bapa juga ada unsur-unsur kederhakaan. Macam mana? Kita dah tahu ibu bapa kita perlukan ubat. Kadang-kadang ibu bapa kita sakit darah tinggi, gout, sakit yang berterusan, sakit buah pinggang yang perlukan untuk dialisis selalu, selang sehari, everyday ke. Kemudian kita dah tahu ibu bapa kita perlukan dan kita menunggu untuk ibu bapa kita minta. Kita mampu untuk bagi, tapi kita tunggu. Kita dah tahu ibu kita perlu pergi ke hospital selang sehari ke, setiap hari ke, seminggu sekali ke, tapi kita tunggu mak kita minta kepada kita, boleh tak minta nak tolong hantarkan pergi hospital esok. Kita tunggu minta, kita tunaikan, tapi kita biar buatkan ibu bapa kita meminta-minta. Ini juga adalah sejenis kedurhakaan yang kita tidak sedar. Kita kena selalu ingatkan, terutamanya bagi kita yang dah berkeluarga misalnya. Kadang-kadang kita disibukkan dengan, bagi seorang lelaki, hak yang paling agung untuk ditunaikan selepas Allah dan Rasul dia ialah ibu bapa. Janganlah kita jadikan isteri kita penghalang kepada ketaatan kita kepada kedua ibu bapa. Janganlah kerana kadang-kadang kita dikurniakan, diuji dengan isteri yang cemburu dengan untuk kita berbuat bakti kepada ibu bapa, kita jadikan itu sebab untuk kita kurang berbakti kepada kedua ibu bapa. Jangan biarkan dia menghalang kita daripada berbakti kepada ibu bapa. Seorang isteri yang salihah, dia kena faham tanggungjawab suami dia yang paling utama ialah selepas Allah dan Rasul ialah terhadap kedua ibu bapa dia. Seorang isteri yang salihah, dia akan membantu suaminya
untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Kadang-kadang ada isteri, banyak kisah yang kita dengar, bila mana lelaki dia dah berkahwin dengan isteri, kadang-kadang si ibu pernah duduk dengan anaknya, ibu yang tua kena duduk dengan anak dia, dan anak tersebut dirasakan ibu dia beban, atau ayah dia seorang beban dalam rumah dia. Dia hanya buat syarat saja biar benarkan ayah atau ni duduk dalam rumah dia. Dan biasalah seorang ayah, seorang ibu, bila mana dia tengok misalnya anak dia tak terurus ke rumah mesepah, kadang-kadang dia akan tegur, kadang-kadang dia akan berletih sikit. Dan kadang-kadang si isteri tak senang, dia rasa tak bebas bila ada ibu bapa. Bila dia ajak suami dia nak pergi melancong ke, pergi berjalan mana-mana, suami dia kata tak sempat sebab nak uruskan kedua ibu bapa dia. Jadi kadang-kadang isteri tu dia rasa cemburu, dia rasa macam rimas. Kalau mana-mana suami yang boleh terpengaruh dengan hasutan syaitan tersebut, maka dia ketahuilah bahawa dia telah kerugian. Dalam satu hadis Nabi SAW kata, mafhumnya khaba wa khasir, macam satu kerugian, raghma anf, satu kerugian besar, satu kehinaan bagi seorang yang hidup ketika usia ibu bapanya yang tua, tapi dia tak dapat masuk syurga. Yang Nabi SAW sebut bahawa ibu bapa tu adalah syurga dia, sebab dia ke syurga. Tapi sebabkan itu benda yang simple, yang perlu dia sabar berapa tahun untuk berbuat baik pada ibu bapanya, dia tak dapat tunaikan hak mereka, dia tak dapat masuk syurga. Sebab tu sungguh rugilah. Itu apa yang Nabi SAW sebut. Jadi kita semua kena ingat, untuk berbakti kepada kedua ibu bapa, kita kena laksanakan sebab. Antara sebab-sebab yang pertama ialah kita meminta doa kepada Allah supaya kita menjadi orang yang berbakti kepada kedua ibu bapa. Doa setiap waktu supaya Allah ampunkan kita silap kita, kekurangan kita, dan jadikan kita orang yang berbakti kepada bapa, jauh daripada derhaka kepada mereka. Dan yang kedua, kita kena ingat wujudnya ibu bapa kita, salah seorang daripada mereka tak akan kekal selama-lamanya. Kalau kita dipanjangkan umur, akan datang satu hari yang mana kita akan kehilangan mereka berdua. Itu adalah benda yang paling sedih kat dunia kan. Jadi kita kena ingat bahawa kita hanya perlu sabar dengan kedua ibu bapa kita yang mungkin akan hidup selama beberapa tahun saja lagi. Kita tak dapat jamin kita bangun esok pagi kita akan sempat lagi jumpa dengan mereka. Dan setelah mereka meninggal, di situlah bermulanya bakti kita yang paling besar. Bakti kita yang paling jujur ialah pada kedua ibu bapa kita yang telah meninggal. Sebab ketika mereka hidup, boleh jadi kita tunaikan, kita buat baik pada mereka berdua secara terpaksa. Boleh jadi kita buat baik pada mereka berdua untuk nak tunjuk-tunjuk kepada orang ataupun adik-beradik yang lain. Boleh jadi kita buat baikkan kepada mereka untuk mendapat pujian daripada ibu bapa. Kita buat tak ikhlas. Tapi apabila kedua mereka atau salah seorang mereka telah meninggal dunia, tak ada siapa lagi yang akan menilai kita, tak ada siapa lagi yang akan melihat kita melainkan Allah. Allah saja yang akan tahu adakah kita ingat lagi pada kedua bapa kita ataupun tak. Adakah kita mendoakan kedua ibu bapa kita setelah kita meninggal ataupun tidak. Tak ada siapa yang akan lihat. Adik sendiri tak akan tengok, abang sendiri tak akan tengok. Tak ada siapa yang akan tahu kita ingat lagi, berdoa lagi untuk ibu bapa kita, tidak. Hanya antara kita dan Allah. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila telah meninggalnya anak Adam itu, terputusnya amalan melainkan 3 perkara: sedekahun jariyah, ataupun ilmu yang bermanfaat yang ditinggalkan, aw waladun salih yad'u lah, ataupun anak-anak saleh yang mendoakan mereka. Adakah kita ingat kita doakan kedua ibu bapa kita yang telah pergi? Kita kena ingat bahawa kita kena ingat ketika kita makan, walaupun ibu bapa kita telah meninggal, kita makan makanan yang sedap, kita kena ingat inilah makanan yang ibu bapa kita suap kita dahulu. Inilah yang diorang cuba untuk bagi kita nikmat kat dunia ni. Diorang sanggup berlapar untuk bagi kita makan makanan yang sedap, sanggup masak untuk kita supaya kita dapat menjamah makanan yang sedap-sedap. Jadi kita ingat, bila kita ingat tersebut, sedekahlah selalu untuk ibu bapa kita.
Setiap kali kita bersedekah, jadikanlah setiap gaji kita setiap bulan sedekah bagi pihak ibu bapa kita, antara kita dengan Allah. Jangan bagi tahu sesiapa. Jadi niatkanlah supaya ini aku sedekahkan buat ibu bapa kita. Sebagaimana mungkin kita memberi perbelanjaan kepada ibu bapa kita ketika hidup, jadikanlah wang tersebut sebagai amal jariah mereka di akhirat. Sedekahkan untuk mereka, sadaqatin khafiyah. Apabila kita teringat bahawa kita menjumpai makanan yang sedap, ingat kita sedekahkan makanan yang sedap tersebut kepada orang yang memerlukan. Kita doakan untuk mereka. Kita jumpa kawan-kawan ibu bapa kita dan kita minta supaya mereka memaafkan kedua ibu bapa kita kalau ada sebarang kesilapan. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Umar pernah satu ketika dia bermusafir. Dia naik dia punya keldai kesayangan dia dan dia pakai serban. Ketika perjalanan dia berjumpa dengan seorang Arab Badawi, seorang Arab padang pasir. Jadi dia bila dijumpa dia macam cam Arab Badawi tersebut. Dia kata, bukankah kamu Fulan bin Fulan? Bukankah kamu nama dia dan kamu adalah kawan kepada anak kepada kawan ibnu ayah dia, iaitu Umar bin Khattab? Bila dia kata ya, sayalah orangnya. Jadi Ibnu Umar pun punya dia gembira, walaupun dia tak kenal sangat dengan lelaki tersebut, tapi dibagi keldai kesayangan dia. Tengah perjalanan tu dibagi keldai kesayangan dia tunggang dan dibagi serban kesayangan dia kepada Arab Badawi tersebut. Jadi sahabat dia tanya, kenapa kamu sanggup bagi keldai yang kamu selalu tunggang ni dan serban yang kamu ikat kepala kamu ni? Jadi Ibnu Umar kata, aku mendengar Nabi SAW sebut, min abarril bir, antara bir yang paling tinggi sekali darjatnya ialah kita berbuat baik kepada keluarga orang kesayangan ayah kita. Bukan kawan ayah kita sahaja, keluarga kepada kawan yang ayah dia. Dan sebab ayah kepada Arab Badui tersebut adalah sahabat kepada Umar, iaitu ayah kepada Abdullah bin Umar. Jadi Ibnu Umar hanya kerana nak memuliakan, sebab hadis Nabi SAW tadi sebut, dan memuliakan kawan kepada ayah dia, dia berikan harta kesayangan dia kepada Arab Badui tersebut yang dia tak kenal pun, yang bukan sahabat baik dia sekalipun, yang dia baru bertemu ketika itu, demi mendapat kebajikan yang paling mulia. Dia menjaga nama kedua baik ibu bapa. Ini antara yang kita, orang-orang muda kadang-kadang selalu leka. Kadang-kadang bila sahabat-sahabat, kawan-kawan ayah kita datang ke rumah, kita anak-anak buat tak tahu. Kita anak-anak mungkin keluar rumah, kita mungkin salam tak salam, mungkin buat tak tahu, muka pun tak ni. Kita tak ada satu perasaan untuk nak muliakan sahabat ayah kita demi menjaga nama ayah kita. Mana ada ayah yang tak gembira kalau dia lihat anak dia seorang yang berbudi. Mana ayah yang tak gembira dia tengok anak dia berbuat baik dengan kawan-kawan dia, bersopan santun dengan kawan-kawan dia, pasti dia akan bangga. Itu adalah amal kebajikan yang paling tinggi buat ibu bapa kita. Itu bagi orang-orang yang kena perhati. Kadang-kadang kita tak kenal pun kawan ibu bapa kita, tapi kerana kita tahu dia adalah sahabat kepada ibu ayah kita, kita buat baik kepada mereka, sebab itu adalah perintah Nabi SAW dan itu adalah kebajikan yang paling tinggi. Janganlah kita sesekali susahkan kedua ibu bapa kita kalau kita sudah mampu untuk menguruskan diri sendiri. Biarlah kadang-kadang orang kata kita anak ibu, anak ketiak ibu ke apa sahaja gelaran sekalipun, kalaulah kita memang seorang yang berbakti kepada, kadang-kadang bila seorang tu tak boleh nak keluar kan, kadang-kadang student ke apa, dia ada rehla, dia ada kembara kena keluar bersama rakan-rakan, tapi kadang-kadang sebabkan ibu dia yang sakit, dia tak dapat nak tunaikan. Jadi kadang-kadang kawan-kawan ejek kata ni anak mak dan sebagainya, dan orang mungkin pelajar tersebut malu dengan gelaran tersebut. Jangan kita rasa malu kalau kita memang anak mak yang membantu ibu bapa, yang berbakti kepada kedua bapa. Jangan kita jadi anak mak yang menyusahkan ibu bapa kita. Kita nak jadi anak mak, anak ibu bapa ke apa yang menyumbang kepada ibu bapa kita, yang menghilangkan kesusahan ibu bapa kita. Berapa banyak kita yang ingat, saya teringat ada seorang guru di tempat belajar dulu, seorang syekh. Dia pernah cerita dia lambat, dia menuntut ilmu lambat. Bila mana orang tanya, kenapa aku jarang melihat engkau, maksudnya berdakwah, memberi kuliah ke apa, dia kata aku tak sempat sebab aku ada ibu yang perlu dijaga. Dia belajar pun
lambat. Dia lambat boleh lanjutkan pelajaran dia sebab dia kena uruskan ibu sakit ketika tu. Walaupun muda, dia dah ada sakit kat paru-paru. Jadi dia kata dia belajar lambat. Kemudian dia ada peluang sambung pelajaran dia dengan junior-junior dulu kat sekolah. Maksudnya dia lambatlah sambung pelajaran. Selepas dia tamat pelajaran pun, dia jarang ada kesempatan untuk keluar, untuk macam nak cari rezeki yang lebih-lebih ataupun nak mengajar sana sini. Tak sempat sebab dia perlu jaga ibu dia. Sampai dia kata, aku tak pernah ketika aku nak keluar musafir pergi ke mana-mana, tak pernah aku keluar rumah selagi aku tak jumpa dengan ibu aku. Aku mesti akan daripada rumah aku akan pergi rumah ibu aku nak dengar perkataan terakhir sebelum aku keluar rumah, doa ibu. Kadang-kadang ibu dia akan cakap, astaudi'ukumullah ya ibni, aku mendoakan, aku tinggalkan kamu di bawah perlindungan Allah, semoga engkau selamat pergi, semoga engkau selamat pulang. Dia nak dengar doa ibu dia sebelum dia travel. Dia tak tahu adakah dia akan selamat travel atau tidak, tapi dia rindu dengan suara ibu dia. Dan bila mana dia balik daripada travel dia, dia kata walaupun dia balik daripada kerja, rumah pertama yang dia akan singgah ibu dia dulu. Dia jumpa ibu dia, dia tengok muka ibu dia happy, dia pulang, dia boleh cium ibu dia, dia dengar ibu dia doakan dia dan sebagainya. Kemudian barulah dia pulang jumpa dengan isteri dia. Dan dia kata setelah ibu dia meninggal, dia masih teringat-ingat lagi. Dia kata kadang-kadang dia setiap hari dia call mak dia kan. Dia kata setiap hari kadang-kadang aku angkat telefon, aku dial nombor, tiba-tiba dah bunyi ringing, baru aku teringat bahawa ibu aku dah meninggal. Dia kata dah berapa kali berlaku macam tu, sebab itu kebiasaan dia. Hari-hari dia akan call mak dia. Walaupun dia dah tua, dia dah umur 50-an pun, tapi dia call ibu dia everyday untuk nak bagi ibu dia gembira. Ibu ni kadang-kadang dia nak dengar suara kita je, dia nak dengar kita happy. Ada satu peristiwa, ada satu soalan yang diajukan kepada seorang syekh di Masjidin Nabawi. Dia cakap, aku ada seorang ibu yang sedang tua dan sakit. Aku ni sibuk berniaga kan, dia sibuk, tapi aku ada adik-beradik yang jaga ibu aku dengan baik. Ibu aku selalu minta supaya aku datang jumpa dengan dia, tapi aku tak sempat nak datang jumpa ibu aku lah sebab sibuk dengan kerja. Tapi aku ada adik-beradik yang boleh take care ibu aku. Jadi adakah ini sebahagian daripada uquq, sebahagian daripada durhaka kepada ibu apa? Syekh Mukhtar Syangqiti jawab, yes, ini adalah sebahagian. Inilah maksud durhaka. Ibu kamu nak tengok kamu sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, nak gembira dengan melihat kamu sahaja, dan kamu tak tunaikan dia punya harapan sebelum dia meninggal. Ibu kamu tua, ibu kamu sakit, dan kamu masih lagi fikir ke harta kamu. Wallahi, kalau kamu datang kepada ibu bapa kamu dan katakan kalau kamu jumpa ibu bapa kamu, ada orang akan bagi kamu RM100, RM1,000, mesti kamu akan datang sebab kamu nak duit. Tapi kamu tak nampak ganjaran yang Allah SWT janjikan dengan menggembirakan kedua ibu bapa. Dan apabila ibu kita telah meninggal sekalipun, kita tak tahu di mana nasib kedua ibu bapa kita. Adakah kubur mereka akan disempitkan? Adakah mereka sedang menanggung seksa? Kita tak tahu. Tapi apabila kita mendoakan kedua ibu bapa kita, mungkin Allah menerima doa kita dan Allah akan luaskan kubur mereka, berikan cahaya kepada mereka. Kita dah buatkan ibu kita, bapa kita gembira di alam kubur. Maka kita janganlah lupa untuk sentiasa doakan, walaupun sama ada mereka hidup atau mereka sudah meninggal. Ketika mereka meninggal, mereka lebih memerlukan kita. Ibu atau ayah kita yang telah wafat, yang telah meninggal, lebih memerlukan kita daripada mereka hidup. Apabila kita hidup, kita hanya mampu untuk nak tunaikan keinginan keduniaan mereka. Tapi apabila mereka telah meninggal, kehidupan yang kekal abadi telah bermula. Azab yang pedih kalau ada dosa mungkin akan dirasai. Ketika itulah dia sangat memerlukan doa seorang anak yang soleh. Doakanlah kedua ibu bapa kita tengah malam, ketika kita bangun malam, salat witir, ketika
kita mengaji Al-Quran, selepas daripada solat, jangan kita lupa untuk mendoakan kedua ibu bapa kita secara gaib, iaitu di luar pengetahuan sesiapa. Doakan mereka, semoga Allah SWT akan melapangkan mereka di alam kubur kelak. Semoga Allah, saya doakan supaya kita semua menjadi anak yang berbakti dan mengampunkan segala kesilapan dan kekurangan kita, dan moga Allah menempatkan ibu bapa kita bersama para siddiqin wal awliya was salihin. Dan bagi ibu bapa yang meninggal, semoga Allah SWT lapangkan kubur mereka, berikanlah cahaya kepada mereka dan kurniakanlah syurga buat mereka, jauhkanlah mereka daripada azab kubur, kurniakanlah segala kenikmatan buat mereka. Nas'alullah taufiq was sadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.